Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Apa khabar korang semua? Buat korang yang masih tak kenal aku, baru kenal aku ke, baru singgah channel aku ni, nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Alright. Pertama sekali aku nak minta maaf sebab silai korang lama sangat kali ni. Nak bagi sebabnya nanti bunyinya macam alasan pula kan. So cukuplah sekadar aku ni minta maaf je. Alright. Yang mana dah tahu sebabnya tu, aku harap korang faham lah. Sebenarnya aku dah beritahu pun dekat dalam grup channel Telegram aku, tapi aku malah nak cerita banyak kali. So aku ucapkan minta maaf banyak-banyak je kat korang. Sorry banyak-banyak. Alright. Okay. Malam ni kita straight to the point je. Terus je dengan cerita dia. Lagipun dah lama sangat tak ke udara kan. Aku pun malah nak bebel panjang ni. Tapi seperti biasa lah, sebelum aku nak start bercerita, korang kena bantu aku dulu. Bantu aku like, komen, share lah channel Anas Rahmat ni. Semoga korang sentiasa dilimpahi rahmat dan dimurahkan rezeki, insyaAllah. So let's roll on Malam Mistik. Let's go. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Tahun 2024 ni kiranya dah masuk hampir 10 tahun Abang Syahdan ni bertugas sebagai pemandu van jenazah. Tapi dia bukanlah pemandu van jenazah sepenuh masa. Cuma dia buat part time je kerja pemandu van jenazah ni. Buat kerja-kerja amal jariah kata dia. Kisah yang Abang Syahdan cerita ni berlaku lebih kurang 4-5 tahun yang lepas kata dia. Itu pun dia agak-agak je, dia tak berapa ingat sangat tarikh dan tempat tarikh yang spesifik lah kejadian ni berlaku. Inilah kejadian gangguan mistik pertama sekali yang berlaku dekat dia sepanjang dia menjadi pemandu van jenazah. Dan dari kejadian ni jugalah yang membuatkan Abang Syahdan ni dia lebih bersedia menghadapi kemungkinan yang akan berlaku dekat dia sekiranya dia memandu van jenazah seorang-seorang. Masa awal-awal jadi pemandu van jenazah tu, dia selalu je dengar macam-macam cerita mistik ni daripada pengalaman kawan-kawan yang seangkatan kerja dengan dia ni. Tapi dia tak sangka pula lah kan, kejadian mistik ni boleh berlaku kat diri dia pula. Kisahnya macam ni. Satu malam tu, baru je Abang Syahdan ni nak terlelap mata dia tu lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Tiba-tiba dia dapat satu call. Tengok-tengok member dia yang call. Nama member dia ni Halim. Halim ni kerja dia pun sama juga macam Abang Syahdan ni, pemandu van jenazah. So masa tu dalam hati Abang Syahdan ni dia duk terfikir jugalah kan. Dah kenapa pula si Halim ni call dia malam-malam ni? Mesti ada hal ni. Kalau takkanlah dia duk sibuk call malam-malam kan. So cepat-cepatlah Abang Syahdan ni pun angkat call tu. Dia angkat. Assalamualaikum Lim, apa cerita ni Lim? Terus si Halim ni pun menjawab. Waalaikumsalam Dan. Sorry Dan, kacau kau ni lewat-lewat malam macam ni. Aku nak minta tolong kau sikit lah Dan. Tolong apa Lim? Tanya Abang Syahdan ni balik. Dia dah mula ragu-ragu tau. Daripada suara si Halim tu, bunyinya macam panik sangat bunyinya tau. Macam ada sesuatu yang tak kena. Terus Halim ni pun jawab. Sorry Dan, aku ni nak minta kau cover job aku lah malam ni. Van aku ni rosak ni. Ada satu jenazah ni, dia nak kena pick up daripada rumah mayat Hospital Sultanah Aminah, nak bawa ke Keluang malam ni juga. So memang betul lah sangkaan Abang Syahdan ni. Dia awal-awal lagi dah memang dah boleh agak dah yang tujuan Halim call dia malam tu memang nak minta cover jobnya. Kebetulannya pula, memang Abang Syahdan ni tak ada apa-apa job pun, tak ada perkara lain pun yang dia nak buat malam tu. So memang boleh sangat lah kalau dia nak cover job Halim malam tu. So dia pun setuju je untuk buat job hantar jenazah ke Keluang malam tu. Cuma kalau kerja-kerja last minute ni, memang nak tak nak dia kena layan bawa van tu seorang-seorang je.
Mana nak cekau helper kan. Kalau dah time tu order, time tu juga nak kena pick up kan, time tu juga nak kena go kan. So mana nak dapat kelendan kan, ya tak? So kenalah dia jalan job malam tu sorang-sorang. Tapi yang sebenarnya Abang Syahdan ni pun memang dah biasa pun buat kerja sorang-sorang. Bukan kali pertama pun dia hantar jenazah tu sorang-sorang. So senang cakap, tak jadi masalah lah buat dia ni untuk hantar jenazah tu malam tu, walaupun kena buat kerja tu sorang-sorang. So lepas dia ambil detail kerja daripada Halim tu, langsung tak sikit pun dia buang masa, terus dia menuju ke rumah mayat Hospital Sultanah Aminah. Sampai-sampai je Abang Syahdan ni dekat rumah mayat tu, dia tak nampak seorang pun saudara mara arwah ni dekat situ. Yang ada hanyalah 2-3 orang polis je dekat situ. Tu dia pun berjalan menuju ke abang polis tu. Bila dah dekat je dengan abang polis tu, baru je dia nak tegur abang polis tu. Belum sempat pun dia tegur, abang polis ni pun dah tegur dia dulu. "Encik ni waris Nadia ke?" Nadia ni bukan nama sebenar Aku letak je nama Nadia ni. Okey, kita sambung balik. Bukan. Saya ni driver van jenazah. Nak ambil Nadia lah ni. Nak hantar jenazahnya ni balik ke kampung dia dekat Keluang. Lepas tu terus cepat-cepat dia ke kaunter rumah mayat tu nak claim jenazahnya Nadia ni. Rupa-rupanya jenazah tu masih pun belum ready lagi. Untuk pengetahuan korang, Nadia ni dia meninggal disebabkan kemalangan. Nadia ni budak lagi, muda lagi. Baru 18-19 tahun umur dia masa tu. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang 1 jam macam tu Abang Syahdan ni melepak dekat situ. Barulah dia dapat clearance untuk bawa jenazah tu balik ke kampung halamannya yang terletak dekat Keluang. Abang Syahdan ni duk perhatilah kawasan sekeliling masa tu. Memang tak ada langsung pun saudara mara dia dekat situ. Yang ada pun hanyalah seorang kawan arwah ni yang setia duk menunggu dekat situ. Seorang budak lelaki. Itu pun orangnya tak banyak bercakap pun. Diam aja. Bila bertanya, dia tak jawab apa-apa, tapi dia duk menangis. Mungkin budak lelaki ni kawan baik si arwah Nadia ni agaknya. Ni fikir Abang Syahdan masa tu. So lepas je proses dokumentasi semua settle, lepas jenazahnya pun dah di-loadingkan ke dalam van jenazah Abang Syahdan ni, sebelum Abang Syahdan ni nak mulakan perjalanan malam tu, Abang Syahdan ni pun tanyalah dekat kawan lelaki si arwah Nadia ni sama ada dia nak ikut ke tidak ke untuk bawa Nadia ni balik ke Keluang malam tu. Tapi budak tu, dia tak menjawab apa-apa pun. Dia cuma gelengkan aja kepala dia. So memang sah lah Abang Syahdan ni kena ride sorang-sorang malam tu. Dia tengok jam masa tu dah nak dekat pukul 2 pagi dah. Dah nak dekat pukul 2 lebih dah. So sebelum gerak tu, dia pun sempatlah call keluarga si Nadia ni bagi tahu yang dia nak mulakan perjalanan. So target perjalanan kalau ikutkan Waze ni lebih kurang 2 jam je. Keluar daripada Plaza Tos Kudai ni, lalu Highway Plus ni terus masuk ke Plaza Tos Simpang Enggam. Lepas tu terus jalan menuju ke Keluang, ke kampung halaman arwahnya si Nadia ni. Tak jauh pun, fikir abang si Syahdan ni. Sebelum ni pun dia pernah hantar satu jenazah juga keluar ke Muar malam-malam. Lagi jauh kalau nak dibandingkan ke Keluang, tapi masa tu dia berdua. Walaupun waktu ni sama malam, kalau berdua ni suasananya ni memang lain sikit. Taklah sunyi sangat kan, macam kerja seorang-seorang kan. Abang Syahdan ni, dia ni bukannya jenis orang penakut. Cuma dia belum pernah lagi jumpa benda-benda mistik ni sepanjang dia kerja sebagai pemandu van jenazah. So dia tak tahulah macam mana perasaannya kalau berdepan dengan situasi macam tu. So back to the story. Baru je dia berlepas daripada Hospital Sultanah Aminah tu, dia perasan minyak je ni tak berapa nak banyak. Touch and go pula belum top up lagi. So entah berapa sen je balance agaknya touch and go dia je masa tu. So dia pun ambil keputusan nak top up minyak dengan touch and go dulu bila dia sampai dekat Petronas Skudai. Sampai je dekat Skudai tu, kat sinilah bermulanya kisah seram dan pengalaman seram pertama yang dilalui Abang Syahdan ni sepanjang dia berkhidmat sebagai pemandu van jenazah. Sampai je dekat Petronas tu, masa dia tengah tuang minyak tu, Abang Syahdan ni dia perasan tau, yang van belakang dia ni, belakang van dia ni bukan main punya lowered, tercongek macam ni. Tayar depan tu tinggi, tayar belakang tu terlowered tu. Dia punya mendap tu kan, seolah-olah macam angkat satu benda berat tau. Dalam hati Abang Syahdan ni pun dia pun mula terfikir dah, takkanlah berat sangat jenazah yang dia bawa ni. Padahal masa dia angkat jenazah tu sama-sama dengan abang ke hospital tu, rasanya tak adalah berat sangat pun. Lagipun jenazahnya ni jenazah budak perempuan baru 18 tahun 19 tahun. Takkanlah berat sangat sampai boleh jadi mendap van dia kan. Kalau dipikir-fikirkan balik ni memang tak logik lah kan. Untuk menyedapkan hati dan perasaan Abang Syahdan masa tu, Abang Syahdan ni anggap mungkin absorber band dia tu ada masalah agaknya.
So lepas je settle top up minyak dengan Tashengo tu, Abang Syahdan ni pun teruskanlah perjalanan dia. Masa awal-awal tu perjalanan dia ni semua ni nampak lancar je. Tak ada satu pun yang menampakkan yang mungkin akan berlaku kejadian-kejadian pelik malam tu. Tapi sebaik je dia melepasi sempang sedenak, perkara pelik dengan mistik dah mula pun berlaku dah. Dengan tiba-tiba van yang awal-awal tadi lancar je perjalanan dia tu, tiba-tiba terus jadi berat. Kalau tadi ni dia boleh bawa van dia sampai 90 km sejam kan, tapi sekarang ni nak sampaikan 60 km sejam pun perit. Meraung-raung bunyi van dia tu. Masa ni Abang Syahdan ni dah boleh agak dah. Memang ada sesuatu yang tak kena kali ni punya trip ni. Ada yang tak kena ni. Belum pernah lagi kejadian-kejadian macam ni berlaku dekat dia sepanjang dia berkhidmat sebagai pemandu van jenazah. Tapi Abang Syahdan ni, dia tenang aja, cool aja. Dia cuba tau kawal diri dia masa tu. Dia tak nak lah kan tiba-tiba melompat kan. Dia cuba kawal perasaan takut tu. Sebenarnya dia memang dah takut dah. Dia pun baca ayatul kursi dalam hati dia. Pelan je dia baca. Sambil tu dia minta dengan Allah agar perjalanan dia malam tu dipermudahkan. Kumat kamitlah mulut Abang Syahdan ni membaca doa. Dia cuba mengelakkan daripada otak dia ni memikirkan soal-soal mistik malam tu. Tapi tetap juga otak dia ni triggerkan benda-benda ni. Macam tak boleh nak elak. Dia duk terfikirkan cerita-cerita mistik pengalaman kawan-kawan dia yang pernah lalu perkara yang hampir sama dengan apa yang berlaku kat dia masa tu. So selang tak berapa lama lepas tu, van dia ni jadi normal balik. Dah boleh laju dah. Tak ada lagi dia rasa mendap bila dia mandu tu. Masa ni dia rasa betul-betul dah syukur sangat dah. Dia ingat semua perkara seram ni dah berakhir dah. Semuanya dah settle dah. Hati dia pun dah rasa tenang dah, rasa aman. Tapi bila kata lepas je masuk Plaza Tol Sempang Renggam, tiba-tiba dia terdengar pula ada bunyi benda mengetuk. Kelutuk. Datangnya bunyi tu daripada belakang van. Bunyi tu bunyi macam benda tengah mengetuk dari dalam keranda tau. Kletuk. Kuat bunyi dia. So lepas je dia exit Plaza Tol Sempang Renggam tu, cepat-cepat dia berhenti dekat tepi jalan. Dia nak tahu datang daripada mana agaknya bunyi tu. Takut jugalah kan kalau bunyi tu puncanya daripada exhaust van dia tertanggal ke kan, ataupun kompartmen van yang tertanggal ke tertinggal kat atas jalan ke. Dia risaulah juga kan, betul tak? So check. Habis dah dia keliling satu van dia, tapi langsung dia tak nampak pun apa-apa tanda yang van dia ni rosak. So bila dah nampak kan macam tu, dia pun just teruskan je lah perjalanan dia hari tu. Dia malah nak fikir dah ni. Tapi dalam hati dia ni pun mula terdetik juga ni. Dia pun cakap lah dalam hati ni, aduh, sekejap lagi ni nak laluan gelap ni. Nak dekat jalan lepas penjara Simpang Renggam tu, memang sunyi jalan tu. Lagilah pula dah masuk pukul 2 pagi lebih ni, nak pukul 3 pagi lebih ni. Entah macam mana agaknya otak dia ni boleh pula mengelamun fikirkan benda yang bukan-bukan. Tapi walaupun perasaan seram tu dah mula pun datang, dia cekalkan juga hati dia ni untuk pergi hantar jenazah tu. Dia nak hantar juga jenazah tu balik ke kampung dia yang terletak dekat sebuah kampung, dekat sebuah felda dekat Keluang. Kampung yang mana tu, felda yang kat mana tu, yang tu korang fikir sendiri lah. Yang tu tak diberitahu. So seperti yang dijangka, lepas je penjara Sempang Renggam tu, dia lalu dekat penjara Sempang Renggam tu, dengan tiba-tiba datang pula bau busuk. Bau busuk yang macam bau bangkai. Dia punya perit bau tu umpama macam bau tikus yang dah mati dekat 3 hari dah. Naik lawyer jugalah tekak dia ni. Abang Syahdan ni tutup aircon. Lepas tu terus buka cermin tingkap dia. Tapi tetap juga bau tu tak hilang. Melekat terus dah kat dalam van dah. Lepas tu jadi makin lagi busuk tau. Abang Syahdan ni dah mula rasa tak sedap hati dah. Dia tahu memang ada benda yang tak kena ni. Daripada awal lagi memang ada sesuatu, something yang tak kena dengan trip dia malam tu. Dia baca ayat kursi dalam hati lagi. Baca. Berkali-kali dah dia baca, tetap juga bau busuk tu tak nak hilang. Belum pun rasa seram dengan rasa muskil pasal bau busuk tu, datang pula benda seram yang baru. Dengan tiba-tiba pula dia terdengar bunyi ketukan tu datang balik. Bunyi ketukan yang sama yang dia dengar masa mula-mula tadi. Ada bau busuk, ada bunyi ketuk. Makin lama makin kuat bunyi ketuk tu. Akhirnya Abang Syahdan ni dia dah mula yang sabar tau.
Dia toleh ke belakang. Lepas tu Abang Syahdan ni terus menjerit, "Weh, kau boleh diam tak?" Automatik terus bunyi bising yang keletak keletuk tu. Terus senyap, diam, aman, hilang terus bunyi tu. Tapi bau busuk tu tetap juga masih kekal. Selang tak berapa minit lepas tu, tiba-tiba Abang Syahdan ni terdengar pula suara orang menangis. Syahdu je suara tu. Suaranya ni perlahan tapi konsisten. Mendayu-dayu suara dia. Teresak-esak dia menangis. Macam sedih sangat suara tangisan tu. Masa ni memang dah meremang-remang dah bulu roma Abang Syahdan ni. Jantung dia punya laju berdetup tu, dia punya berdebar tu, tak usah cakap lah. Memang rabak punya dia takut masa tu. Inilah first time semua hidup dia ni lalui perkara-perkara seram macam ni. Dia memang langsung tak sangka yang hal macam ni akhirnya terjadi dekat dia malam tu, dikala saat dia memandu sorang-sorang. So back to the story. Dalam masa dia masih tak selesa dengan bau busuk dalam van dia tu, pelan-pelan dia toleh ke cermin tengah pandang belakang. Mata dia ni tertumpu betul-betul dekat seat sebelah keranda. Astaghfirullahalazim. Jelas, memang jelas dia nampak kelibat seorang perempuan duduk dekat tepi keranda. Seorang perempuan yang tengah tundukkan kepala dia macam ni, tunduk je macam ni kan, seolah-olah macam merintih kesedihan. Jelas dia nampak melalui cahaya-cahaya lampu tepi jalan yang suram-suram. Kalau tadi masa mula-mula tu dia just rasa macam meremang je kan bulu roma dia kan, kali ni dia rasa macam nak pecah pula jantung dia. Kalau boleh jantung dia tu berlari keluar tinggalkan jasad dia masa tu, dah lama dah jantung dia tu lari, cabut, tinggalkan badan dia. Dalam hati Abang Syahdan masa tu, dia istighfar je banyak-banyak. Dia doa, dia baca ayatul kursi, dia minta Allah lindungi perjalanan dia malam tu. Memang dia langsung tak tahu nak buat apa-apa lagi dah masa tu. Apa yang dia mampu buat adalah reda je. Takkanlah dia nak berlari keluarkan tinggalkan van jenazah dia kat tepi jalan kan. Memang tak lah kan. Dalam masa yang sama Abang Syahdan ni pun bercakap dalam hati ni. Dia cakap dalam hati dia ni, "Kau janganlah ganggu aku. Aku ni tengah jalankan tanggungjawab aku je." Berkali-kali dia dah ulang ayat yang sama je. Dia dah cakap dah jangan ganggu dia. Dia cuma jalankan tanggungjawab dia je. Sambil tu dia sambil doa, sambil istighfar dalam hati dia. Akhirnya tak lama lepas tu, suara tangisan tu pun mula hilang. Pelan-pelan je suara tu menghilang. Tapi makhluk berbentuk perempuan yang duduk dekat seat sebelah keranda tu masih lagi ada dekat situ. Tak berganjak sikit pun daripada seat belakang penumpang tu. Walaupun suara tangisan tu hilang, tapi ketakutan Abang Syahdan ni tak hilang lagi ni. Sebab dia tahu benda tu masih lagi menumpang dekat seat belakang tu. Tak lama lepas tu, bunyi suara tu datang balik. Kalau tadi just suara tangisan je yang bermain kat telinga Abang Syahdan ni, kali ni dia tak dengar suara orang menangis lagi dah. Tapi dia dengar suara orang tengah berbisik pula. Walaupun suara tu halus dia bunyinya, tapi jelas dia dengar suara tu berbisik. Dia cakap, "Jangan hantar saya balik bang. Saya tak nak balik bang. Jangan hantar saya balik bang. Saya tak nak balik bang. Tolong bang, saya tak nak balik." Memang jelas apa yang Abang Syahdan ni dengar. Tersedu-sedu suara tu, seolah-olah macam sedih sangat dia bercakap pada Abang Syahdan ni. Berulang-ulang kali sebenarnya suara tu berbisik kat telinga Abang Syahdan ni, seolah-olah macam merayu-rayu kat Abang Syahdan ni supaya Abang Syahdan ni jangan hantar dia balik. Abang Syahdan ni yang mula-mula tadi terasa seram bila terdengar suara tu kan, bila makin lama dia dengar suara berbisik tu, bila makin kerap benda tu berbisik kat telinga Abang Syahdan ni, Abang Syahdan dah mula pula rasa tersentuh hati dia. Sebab cara dia berbisik tu, nadanya memang nada yang sedih sangat bunyi tau, mendayu-dayu. Abang Syahdan pula masa tu, dia memang tak tahu dah nak buat apa dah. Dia memang dah blur sangat dah. Akhirnya dia berbisik dalam hati. Abang Syahdan ni berbisik, seolah-olah macam bagi respon lah dengan apa yang dia dengar tu. Abang Syahdan ni cakap lah kan, "Abang ni kena hantar awak balik ke kampung halaman awak. Ibu ayah awak dah tunggu tu. Dia harap sangat awak ni balik. Awak balik lah ya. Abang sedekahkan Al-Fatihah untuk awak ya." Lepas je Abang Syahdan ni cakap macam tu, terus dia bacakan Al-Fatihah. Lepas tu terus suara menangis tu, suara bisikan tu hilang. Dia toleh dekat seat belakang, dia tengok perempuan yang duduk dekat seat belakang tu pun dah tak ada. Dalam masa yang sama, terus Abang Syahdan ni dia dah terasa lega dah. Lepas daripada tu, tak ada lagi dah gangguan yang dihadapi sepanjang perjalanan tu.
Terus perjalanan ni jadi lancar. Lancar selancar-lancarnya. Hinggalah akhirnya Abang Syahdan ni sampailah ke rumah orang tua jenazah tu yang terletak dekat Felda, dekat Keluang. Sampai kat rumah jenazah tu, Abang Syahdan ni nampaklah bapa arwahnya dah tunggu kat depan rumah. Lepas tu adalah 2-3 orang lagi yang ada bersama dengan ayahnya. Memang dah standby tengah tunggu jenazah sampai. Memang tak ramai orang pun. Mungkin keluarga terdekat je yang ada pada masa tu. Masa Abang Syahdan turunkan jenazah arwah tu, masa dibawa ke kawasan ruang tamu rumah tu, Abang Syahdan ni nampak seorang perempuan duk sugul muka dia dekat bucu rumah. Mungkin itu mak kepada arwah si Nadia ni agaknya. Pucat je muka dia. Mungkin sedih sangat lah kan sebab kehilangan anak perempuan dia kan. Bila semua je dah selesai, Abang Syahdan ni pun minta diri untuk balik. Tapi bapa kepada jenazah tu minta Abang Syahdan ni dia stay kejap. Dia minta Abang Syahdan ni tunggu, minum-minum kopi dulu sebelum sambung balik perjalanan ke Johor Bahru. Abang Syahdan ni pun dia tak tolak. Sebab dia pun letih juga kan. Dapat perkena kopi panas pun sedap juga kan. Masa Abang Syahdan dengan bapa kepada arwah tu tengah minum kat depan rumah tu, ayahnya ni pun terbuka lah cerita kisah anaknya yang meninggal tu. Mungkin tak tahan sangat rasa sedih dengan memendam rasa kat hati agaknya. Akhirnya terlepas juga apa yang terbuku kat hati dia ni. Dia cerita kat Abang Syahdan. Dia ceritalah kan apa yang berlaku. Ayahnya beritahu. Anaknya yang meninggal tu, Nadia tu, umurnya baru masuk 19 tahun. Itu je satu-satunya anak perempuan yang dia ada. Yang lain semua anak lelaki. Dia ada 4 beradik, Nadia ni. Maknya Nadia ni pula terlalu mengongkongkan si Nadia ni. Dari Nadia kecil lagi ni, kalau kata Nadia ni balik je sekolah, Nadia ni langsung tak dibenarkan keluar rumah. Kena bantu maknya buat kerja rumah. Basuh baju, lipat kain, masak, basuh pinggan, macam-macam benda lagi lah kerja orang perempuan selalu buat. So bila Nadia ni dah meningkat dewasa, of course lah Nadia ni dia memendam rasa kan. Selepas je SPM, Nadia ni cari jalan untuk keluar daripada rumah tu. Rupa-rupanya dalam diam dia ada mohon untuk sambung belajar dekat sebuah universiti. So nak jadikan cerita, permohonan untuk dia lanjutkan pelajaran tu berjaya. So Nadia ni dia jadi excited lah kan. Tapi malangnya, maknya si Nadia ni langsung tak bagi peluang dekat si Nadia ni untuk keluar daripada rumah tu. Dia langsung tak bagi peluang untuk Nadia ni hidup sendiri ataupun keluar daripada rumah tu untuk sambung pelajar pun. Dia tak bagi. Dia suruh duduk je kat rumah. Bagi maknya Nadia ni tak perlulah si Nadia ni sambung belajar. Sampai waktu maknya ni akan carikan calon yang sesuai untuk kahwinkan je dengan si Nadia ni. So Nadia ni pun apa lagi lah kan, sedih lah kan. Yang ayahnya si Nadia pula masa tu, walaupun dah nasihatkan dekat maknya berkali-kali untuk benarkan si Nadia ni pergi sambung belajar kat universiti, tapi tetap juga maknya ni tak bagi, tak benarkan pun. Sampai bergaduh-gaduh lah maknya ni dengan ayahnya ni. Dibentak ayahnya ni. Ayahnya pula ni jenis lembut, tak kuasa nak bertegang urat dengan isteri dia. Akhirnya terpaksa akur juga kemahuan isterinya tu. Maknya Nadia ni memang keras kepala lah, senang cakap. So mulai daripada saat tu memang dah nampak dah yang Nadia ni memang langsung tak ada jiwa pun dekat dalam rumah tu. So nak jadikan cerita, entah macam mana agaknya, dalam diam ni si Nadia ni dah ada boyfriend. Syaril nama boyfriend dia ni. Syaril ni dia duduk dekat JB, kawan satu sekolah dengan Nadia dulu. Memang Nadia ni dia sehabis baik sembunyikan hubungan dia dengan Syaril ni pada keluarga dia. Dia habis-habis dah cover line dah. Tapi entah macam mana agaknya akhirnya kantor juga hubungan dia dengan Syaril tu dengan maknya si Nadia ni. Bila maknya dapat tahu yang Nadia ni dah ada boyfriend, dia couple dengan Syaril ni, apa lagi? Mengamuklah maknya si Nadia ni. Dihamunnya Nadia ni. Yang lagi teruk, dihalaunya Nadia ni keluar dari rumah tu. Padahal bukanlah si Nadia ni nak kahwin dengan si Syaril tu pun. Baru couple je, baru boyfriend je. Puas jugalah si Nadia ni duk minta ampun dekat mak dia, minta maaf dekat mak dia. Tetap juga maknya tu pun punya keras kepala, dia duk halau si Nadia keluar daripada rumah tu sekarang juga. So Nadia ni yang jadi aku je dengan kata-kata mak dia, terus dia bungkuskan baju dia. Terus hari tu juga dia keluar daripada rumah tu. Sebelum si Nadia ni dia nak keluar daripada rumah tu, maknya ni siap pesan lagi. Engkau jangan balik-balik lagi rumah ni. Kau pergi ikut jantan tu. Kejadian ni semua berlaku tak berapa jam pun masa ayah dia pergi kerja. Adiknya si Nadia ni yang jadi saksi.
Kantoi pasal boyfriend tu waktu pagi. Petang tu juga maknya halau si Nadia ni keluar daripada rumah. Berlakunya kejadian ni sehari sebelum si Nadia ni meninggal, iaitu semalamnya. Bila ayahnya ni balik kerja, tahu-tahu Nadia ni dah keluar daripada rumah dah. Nak telefonnya Nadia ni, si Nadia ni tak angkat phone dah. So hari tu memang ayahnya Nadia ni bergaduh gila-gila dengan maknya. Sebab maknya tu buat keputusan seolah-olah macam Nadia ni kan buat salah besar sangat. Esoknya dapat tahu si Nadia ni accident dengan boyfriend dia ni Syaril. Nadia ni meninggal masa dalam perjalanan ke hospital. Si Syaril pula meninggal dekat tempat kejadian tu. Masa sebelum dia accident tu, si Nadia ni sempatlah upload gambar dia dekat FB bersama-sama dengan si Syaril ni sejam sebelum dia kemalangan. Dekat caption tu dia tulis, "Maafkan saya, Mak." Pendek je caption tu. Itu je yang dia beritahu. Tapi gambar dia dengan Syaril. Ayahnya si Nadia ni sambil dia cerita tu, sambil dia tunjuk posting FB anaknya tu dekat Abang Syadan, dia tunjuk lah. Dia tunjuk gambar terakhir si Nadia ni dengan si Syaril ni. Abang Syadan pula bila dia tengokkan posting tu, dia tengokkan gambar tu, dia perasan dia macam pernah nampak muka arwah si Syaril tu. Rupa-rupanya muka arwah si Syaril tu sama dengan budak lelaki yang dia jumpa dekat rumah jenazah Hospital Sultan Aminah tu, dengan pakaian yang sama, dengan muka yang sama. Istighfar panjang Abang Syadan masa tu. So mendengarkan apa yang diceritakan oleh ayahnya si Nadia ni kepada abang si Syadan ni, so abang Syadan ni pun dia dah mula faham dah. So jelaslah semua kenapa dia terdengar suara budak perempuan tu merayu-rayu dekat dia yang dia tak nak balik ke rumah. Tapi sikit pun abang Syadan ni tak cerita pun apa yang terjadi dekat dia pada ayahnya si Nadia ni. Dia cuma nasihatkan ayahnya si Nadia ni supaya banyakkanlah bersabar, banyakkan istighfar, dan redalah dengan ketentuan yang Allah dah tetapkan. Sebab setiap kejadian yang berlaku ni semuanya dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapalah kita ni sebagai manusia untuk menidakkan satu perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kan? Menangis-nangislah ayahnya si Nadia ni masa tu. Abang Syadan ni dia tahu yang ayahnya si Nadia ni kesal dengan apa yang berlaku. Dia betul-betul tak sangka yang daripada sifat ketegasan isteri dia tu mengundang satu berita yang sedih dan perit tau untuk dia terima. Allahu Akbar. Sebenarnya kan, banyak perkara yang kita boleh belajar daripada cerita ni. Orang boleh nilai kebaikan dan keburukan cerita tu sendiri. Tak perlu aku nak terangkan apa-apa pun, sebab banyak sangat isi-isi penting dalam cerita ni. Betul tak? Apa pun, semoga arwah Nadia ni tenang dekat sana. InsyaAllah kita doakan dan sedekahkan Al-Fatihah untuk dia sama-sama, insyaAllah. Al-Fatihah. So itu je kisah malam ni. Korang jangan lupa bantu aku share cerita ni. Tekanlah button subscribe tu bagi yang belum subscribe channel Anas Rahmat ni. Alright, hingga kita jumpa lagi di next malam mistik. Korang jaga diri korang baik-baik. Ingat pesan aku, jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup korang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye.